Didik TV KPM. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini, kita akan bermula dengan modul 1, pengenalan terlebih dahulu. Nanti kita akan tengok satu persatu apa modul yang akan kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Kemudian kita berfokus kepada modul 1. Okey, baik Cikgu. Dari mungkin secara ringkasnya Cikgu boleh terangkan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan tengok pengenalan kepada penyajian, pengenalan kepada perkhidmatan, penyajian, sanitasi dan juga keselamatanlah di dalam bengkel. Okey. Baik, kalau kita boleh nak fokuskan kepada slide terlebih dahulu Cikgu. Okey, kita tengok satu persatu. Silakan. Okey, untuk kertas 17202, kod kertas adalah 7202 palang 1. Okey, yang pertama sekali saya akan perkenalkan dulu untuk tingkatan 4 ada 4 modul, iaitu modul yang pertama yang kita akan fokuskan hari ini adalah pengenalan. Pengenalan bidang perkhidmatan makanan. Okey, untuk tingkatan 4 modul yang kedua adalah peralatan dan bahan. Dan modul yang ketiga, pengenalan kepada penyajian. Dan yang keempat adalah modul hidangan asas. Okey, dalam modul hidangan asas ini nanti murid-murid akan melaksanakan amalilah. Okey, untuk modul tingkatan 5, ada 4 modul juga. Okey, modul yang kelima adalah menu dalam perkhidmatan makanan. Modul yang keenam, hidangan set menu. Kemudian modul yang ketujuh, hidangan lengkap yang seimbang. Dan modul yang ke-8 adalah keusahawanan. Okey, jadi kita terus fokus kepada modul yang pertama iaitu pengenalan. Okey. Okey, yang pertama asas dalam perkhidmatan makanan. Sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan makanan itu sendiri. Okey, maksud dia perkhidmatan makanan ini merujuk kepada satu premis perniagaan yang menawarkan perkhidmatan penghidangan makanan atau minuman untuk makan di premis ataupun di luar premis. Okey, yang kedua kita tengok objektif. Sebelum kita teruskan, saya nak murid-murid mengimbas kembali apa objektif dalam perkhidmatan makanan. Ada sesiapa yang boleh cuba? Apa objektif dia? Dan sesiapa nak cuba, murid-murid secara atas talian, kalau nak cuba boleh angkat tangan ya. Saya cuba, Cikgu. Silakan. Okey, Arif. Silakan. Arif. Untuk mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan taraf ekonomi Okey, terima kasih dan Arif. untuk memenuhi Okey, cuba. Teruskan. Tak apa, teruskan. Kalau ada lagi idea, boleh. untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok betul ataupun tidak. Okey, yang pertama seperti yang dipaparkan, okey, objektif yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, jadi kalau kita mengusahakan sesuatu premis perniagaan, sudah tentulah objektif dia untuk mendapatkan keuntungan. Okey, yang kedua, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Okey, macam mana nak meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ni? Bermaksud bila kita membuka sesuatu premis perniagaan, kita memberikan peluang pekerjaan kepada orang ramai. Jadi secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakatlah. Okey, dan yang ketiga, memenuhi permintaan seperti yang Arif cakap tadi, memenuhi permintaan pelanggan. Okey, dan yang terakhir, mencipta pasaran dan juga pelanggan baru. Okey, seterusnya kita tengok prospek kerjaya dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, dekat sini saya ada nyatakan 4 prospek kerjaya. Yang pertama adalah pakar pemakanan ataupun pegawai penyediaan makanan. Yang kedua, tenaga pengajar. Yang ketiga, chef ataupun chef selebriti. Dan yang keempat, pramusaji. Okey. Selain daripada keempat-empat yang saya nyatakan, boleh sesiapa daripada kalangan murid-murid mencadangkan atau memberikan idea selain daripada prospek kerjaya yang telah saya nyatakan tersebut. Ada yang nak mencuba? Ada sesiapa tahu tak? Ada? Diam je tu. Diam. Macam mana? Ataupun Tak cikgu tahu. nak sebut nama sesiapa untuk mencubanya? Putri, Okey. Isha. Kalau boleh Putri cuba ataupun Siti Isha. Nak cuba jawab? Saya, Cikgu. Silakan. Okey, cuba. Contohnya catering kelab. Catering kelab. Okey. Terima kasih Isha.
Okey, sebenarnya jawapan itu tak tepat. Dia bukan catering club. Sebenarnya prospek kerjaya ni, apa kerjaya yang boleh kita ceburkan dalam bidang perkhidmatan makanan? Contohnya seperti pengusaha produk makanan. Produk makanan apa yang kita boleh tengok? Kita ada pengusaha burger, kita ada pengusaha kurma, kan? Itu adalah produk makanan, pengusaha produk makanan. Okey? Okey, kita teruskan. Yang kedua, kita ada segmen untuk perkhidmatan makanan. Segmen kita ada dua, segmen komersial dan juga segmen bukan komersial. Okey, segmen komersial bermaksud segmen yang menjalankan perniagaan dan berasaskan keuntungan. Fokus utama dia adalah keuntungan. Okey, ada contoh dekat sini saya nyatakan restoran makanan segera, hotel, motel dan juga restoran. Yang ketiga, catering club. Yang keempat, catering pengangkutan dan yang kelima adalah catering secara kontrak. Okey, untuk restoran makanan segera semua tahu kan, kita masuk, kita order, kita buat tempahan, kemudian bayar dan boleh makan di restoran ataupun makan di luar restoran. Okey, untuk hotel, motel dan restoran semua tahu. Untuk catering club, apa yang dimaksudkan dengan catering club? Yang ini ada yang tahu tak? Saya, cikgu. Okey, semangat Isha. Saya, cikgu. Okey, cuba. Catering kelab untuk kelab yang membayar yuran tahunan. Okey, terima kasih. Contohnya ahli kelab golf. Okey. Contohnya ahli kelab golf, ahli kelab kriket dan ahli kelab kapal layar. Okey, pandai. Terima kasih Isha. Terima kasih, Isha. Okey, betul lah, bermaksud dikhaskan kepada ahli yang membayar yuran tahunan kepada kelab-kelab yang disertai. Okey, kemudian seterusnya catering pengangkutan. Okey, catering pengangkutan ni di mana kita boleh tengok? Di Tahu mana? tak? Di mana? Pernah tak jumpa? Ada sesiapa nak cuba jawab? Saya, cikgu. Bagi Putri pula. Okey, Putri. Silakan. Contohnya dekat kapal terbang dan kereta api. Okey, pandai. Ini mesti selalu naik kapal terbang. Okey, bila kita naik kapal terbang kan, selalunya akan dihidangkan makanan. Itu adalah salah satu daripada pengusahaan catering secara pengangkutan, menghidangkan makanan di dalam pengangkutan. Okey, dan yang terakhir adalah catering secara kontrak. Okey, ini bermaksud pengusaha makanan akan menjalankan kerjasama dengan sebuah syarikat. Contoh macam paling terdekat kita boleh tengok kantin sekolah. Menjalankan perniagaan di kantin sekolah secara kontrak. Akan ada tempoh tertentulah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya segmen bukan komersial tadi. Segmen bukan komersial ini menjalankan perniagaan yang tidak berasaskan keuntungan. Dia lebih kepada kebajikan. Bukan tak dapat untung langsung, tapi bukan fokus utama keuntungan. Okey, contohnya pusat jagaan warga emas, kantin kilang dan juga hospital. Okey, dan yang seterusnya kita tengok sistem dalam bidang perkhidmatan makanan. Okey, sistem dalam bidang perkhidmatan makanan juga ada dua, iaitu on-site catering dengan off-site catering. Okey, untuk on-site bermaksud makanan itu dimasak di tempat itu, disedia di tempat itu dan dihidang di situ juga. Okey. Kos pengeluaran makanan itu terhad kerana makanan bahan asas dia dibeli secara pukal, dibeli secara banyak. Okey, disediakan dan dia dihidangkan di premis yang sama. Jadi ruang kerja juga adalah terhad. Okey, kemudian yang ketiga memerlukan peralatan holding yang panas dan sejuk. Okey, supaya apa? Supaya makanan yang dihidangkan tu boleh kekal sama ada panas ataupun sejuk. Okey, yang seterusnya off-site catering. Okey, untuk off-site catering menggunakan kaedah terpusat melibatkan pengasingan. Okey, pengasingan pengeluaran dengan perkhidmatan bermaksud makanan dimasak di tempat lain kemudian dihantar ke tempat jamuan. Maksudnya macam tu. Contoh yang terdekat kita boleh tengok sewaktu kita menghadiri kenduri. Nampak kan, bila kita menghadiri kenduri, catering akan membekalkan makanan. Tapi bukan memasak di situ. Itu contoh yang terdekatlah. Okey, tapi untuk menghantar makanan memerlukan kenderaan yang sesuailah. Kalau makanan yang sejuk mesti ada van yang berhawa dingin, berpeti dingin tu. Okey, supaya nak mengekalkan suhu makanan tersebut. Okey. Didik TV KPM